Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Atira. Baiklah, sebelum kita mulakan topik yang baru, Cikgu nak bincang dulu jawapan kepada tugasan minggu lepas. Minggu lepas, Cikgu ada berikan satu tugasan pada awak yang mana awak perlu baca, cuba cari dan gariskan mana satu ayat tunggal yang ada dalam petikan. Mari kita tengok sama-sama mana satu ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama ialah pasar itu di tepi rumah Nabila. Ayat tunggal yang kedua ialah ramai orang membeli barang di pasar. Ayat tunggal yang ketiga, Nabila gembira pergi ke pasar. Ayat tunggal yang keempat, mereka pulang ke rumah. Dan ayat tunggal yang terakhir ialah Nabila berehat di ruang tamu. Kalau jawapan awak semua betul, sama seperti yang cikgu tunjukkan, maksudnya jawapan awak betul. Tahniah. Minggu lepas, cikgu dah terang tentang ayat tunggal. Minggu ni, cikgu akan ajar awak tentang ayat majmuk pula. Apa itu ayat majmuk? Siapa yang pernah dengar perkataan ayat majmuk ni? Ayat majmuk ialah gabungan dua ayat tunggal dalam satu ayat. Macam mana tu gabung dua ayat tunggal tu? Ayat majmuk mesti mengandungi kata hubung. Kata hubung ni cikgu dah ajar dah minggu lepas. Contoh dia seperti dan, tetapi, sambil, lalu, kerana. Baiklah, kita tengok sama-sama contoh ayat majmuk. Ayat yang pertama, Nabila membeli ikan dan sayur di pasar. Kalau kita tengok di sini, dalam ayat ni dia ada kata hubung dan dekat situ. Ayat yang kedua, Ibu Nabila meletakkan barang-barang di dapur lalu membasuh tangannya. Ini ialah ayat majmuk kerana ayat ni dia ada kata hubung iaitu lalu. Nasri mendengar radio sambil membaca majalah di dalam biliknya. Kata hubung dalam ayat majmuk ni ialah sambil. Ayah Nabila berasa letih kerana mengangkat barang-barang di belakang rumah. Kenapa ayat keempat ini juga ayat majmuk? Sebab dia ada perkataan kerana. Kerana ialah kata hubung. Mana-mana ayat yang ada kata hubung, itu ialah ayat majmuk. Nabila berasa letih tetapi dia gembira dapat menolong ibunya. Ini juga ayat majmuk sebab dia ada kata hubung tetapi. Ayat majmuk mesti ada kata hubung dan, lalu, sambil, kerana, tetapi. Kalau awak jumpa mana-mana ayat yang ada semua kata hubung ni, dia ada dan, dia ada lalu, maknanya itu ialah ayat majmuk. Mungkin ada yang masih tak faham lagi apa beza ayat majmuk dengan ayat tunggal. Macam mana kita nak tahu ni ayat majmuk, ni ayat tunggal? Baiklah, kita tengok sama-sama di sini. Ayat tunggal, awak mesti ingat dia tak ada langsung kata hubung, dia tak ada perkataan dan, dia tak ada sambil, dia tak ada lalu, dia tak ada tetapi. Ayat ni juga tak ada perkataan kerana. Tapi ayat majmuk dia mesti ada kata hubung. Kalau awak jumpa kata hubung dan, awak jumpa lalu, awak jumpa perkataan sambil, itu ialah ayat majmuk. Seterusnya, ayat tunggal dia cuma satu ayat yang pendek.
Tetapi ayat majmuk dia ialah gabungan dua ayat tunggal dalam satu ayat. Maksudnya dalam ayat majmuk dia ada dua ayat tunggal. Kita tengok di sini contoh ayat tunggal. Nasri berlari di sekitar taman. Ini ialah ayat tunggal sebab dia tak ada pun perkataan dan, dia tak ada perkataan lalu, dia tak ada perkataan sambil. Ibu Nabila menyapu sampah di belakang rumah. Ini juga ayat tunggal sebab yang cikgu terang tadi, ayat tunggal dia tak ada langsung perkataan kerana, dia tak ada perkataan sambil, dia tak ada perkataan tetapi. Kita tengok pula contoh ayat majmuk. Nasri dan Nabila berlari di sekitar taman. Okey, macam kita tengok dekat ayat tunggal tu, Nasri berlari di sekitar taman. Tetapi ayat majmuk, Nasri dan Nabila berlari di sekitar taman. Macam yang cikgu dah terang, ayat majmuk mesti ada perkataan dan. Kalau tengok di sini, Nasri dan Nabila berlari di sekitar taman. Maknanya ini ialah ayat majmuk. Ibu Nabila menyapu sampah di belakang rumah kerana kotor. Ayat majmuk dia mesti ada kata hubung. Dalam ayat ni kata hubung dia ialah kerana. Ibu Nabila menyapu sampah di belakang rumah kerana kotor. Kerana itu ialah kata hubung. Sebentar tadi awak telah belajar mengenai perbezaan antara ayat majmuk dengan ayat tunggal. Sekarang, cikgu nak menerangkan cara untuk awak bina ayat majmuk menggunakan dua ayat tunggal. Kerana macam cikgu dah terang tadi, ayat majmuk ialah gabungan dua ayat tunggal. Baiklah, kita tengok contoh di sini. Okey, ayat tunggal 1, Nabila pergi ke padang. Ayat tunggal 2, Nasri pergi ke padang. Jadi ayat majmuk yang kita boleh bina dari dua ayat tunggal ini ialah Nabila dan Nasri pergi ke padang. Baiklah, macam mana kita boleh dapatkan ayat majmuk ni? Okey, kita tengok di kedua-dua ayat tunggal tadi. Okey, Nabila pergi ke padang dan Nasri pergi ke padang. Okey, dua-dua ayat ni, apa perkataan yang sama di antara dua-dua ayat ni? Pergi ke padang. Dua-dua ayat ni dia ada perkataan pergi ke padang. Jadi kita tak perlu ulang pun dua-dua ni. Kita cuma perlu buang satu. Kita potongkan, kita hapuskan perkataan yang sama dan kita tambah kata hubung dan. Jadi Nabila dan Nasri pergi ke padang. Okey, sebab dua-dua ni dia pergi ke padang. Kita tak perlu ulang Nabila pergi ke padang dan Nasri pergi ke padang. Tak perlu. Kita potong buang semua tu. Kita cuma tulis Nabila dan Nasri pergi ke padang. Contoh yang kedua. Ayat tunggal 1, Ibu Nabila makan kuih. Ayat tunggal 2, Ibu Nabila menonton televisyen. Ayat majmuk yang kita dapat bina di sini ialah Ibu Nabila makan kuih sambil menonton televisyen. Okey, baiklah di sini kita boleh tengok apa perkataan yang sama di antara kedua-dua ayat tunggal ni. Ibu Nabila. Dua-dua ni pun ada perkataan Ibu Nabila. Yang membezakan ialah dia makan kuih dengan dia menonton televisyen. Jadi dekat sini kita boleh buang satu. Ibu Nabila. Jadi kita cuma ambil Ibu Nabila makan kuih sambil menonton televisyen. Contoh seterusnya. Ayat tunggal 1. Nasri berasa sangat gembira. Ayat tunggal 2. Nasri memenangi hadiah. Ayat majmuk yang kita dapat bina. Nasri berasa sangat gembira kerana memenangi hadiah.
Baiklah, di sini apa perkataannya sama di antara ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2? Ya, perkataannya sama ialah Nasri. Jadi kita buang satu. Nasri berasa sangat gembira kerana, kenapa dia gembira? Kerana memenangi hadiah. Jadi itu ialah ayat majmuk yang kita dapat bina. Seterusnya kita tengok contoh soalan. Selalunya dia akan bagi soalan macam ni. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan kata hubung yang diberi. Okey, kita tengok. Dia bagi ayat tunggal yang pertama, Encik Aziz berlari. Ayat tunggal yang kedua, Encik Aziz sudah terlambat ke tempat kerja. Okey, daripada sini kita boleh tengok, yang dalam kurungan ni, ini ialah kata hubung. Okey, agak-agak apa jawapan dia? Apa ayat majmuk yang kita boleh bina kat sini? Macam yang cikgu kata tadi, tengok mana perkataan yang sama dalam kedua-dua ayat tunggal tu. Encik Aziz. Kita potong satu, kita ambil kata hubung yang diberi ialah kerana. Kita ambil perkataan kerana. Jadi jawapan yang kita boleh bina dari soalan ni ialah Encik Aziz berlari kerana sudah terlambat ke tempat kerja. Itu jawapan yang betul yang awak perlu tulis dekat ruangan garisan tu. Sekarang kita lihat contoh soalan yang kedua. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal dan kata hubung yang diberi. Ayat tunggal 1. Puan Nadia membeli barang di pasar. Ayat tunggal 2. Nabila membeli barang di pasar. Di sini dia beri kata hubung dan. Tu yang dalam kurungan tu. Itu ialah kata hubung. Okey, kita tengok di antara kedua-dua ayat tunggal yang diberi, mana perkataan yang sama? Apa perkataan yang diulang dalam kedua-dua ayat tunggal tu? Membeli barang di pasar. Dua-dua ayat tunggal ni dia ada perkataan membeli barang di pasar. Jadi awak tak perlu ulang, awak cuma buang satu, hapus satu, awak potong buang. Jawapan dia Puan Nadia dan Nabila membeli barang di pasar. Tanda titik. Mesti ada tanda titik. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam kelas akan datang. Dan cikgu harap awak dapat siapkan tugasan yang cikgu beri. Bye. Assalamualaikum.